الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat meneruskan dan mengadakan kembali kelas pengajian kita berhubung dengan fiqh al-ibadat, iaitu perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam ibadat. Dalam kuliah yang lepas, pada minggu yang lepas, kita menyentuh berkait dengan puasa. Hadis man sama, sesiapa yang mempunyai hutang puasa, sama anhu waliyuh, maka hendaklah berpuasa bagi pihaknya walinya. Ini berhubung dengan puasa ganti ke atas orang yang meninggal dunia. Orang yang mati tapi masih ada hutang puasa, kita dah bahaskanlah berhubung dengan hukum hakam yang bersangkutan dengan Nabi mengarahkan sama anhu, berpuasa bagi pihak si mati, waliyuh, walinya. Panjang perbahasannya dan kita telah bahas pada kuliah yang lepas. Malam ini kita akan sambung lagi, masih berhubung dengan ibadat puasa. Masih lagi berhubung dengan ibadat puasa, tetapi hadis yang berikutnya. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang menceritakan hadis ini kepada kita adalah Abu Hurairah. Kedudukan hadis ini sahih seperti mana yang direkodkan dan disebut oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Jadi hadis ini boleh dijadikan sebagai hujjah dan juga pegangan bagi kita dalam masalah yang berhubung dengan apa yang berlaku di dalam hadis ini. Ada peristiwa yang terjadi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan yang mana satu hari bainama nahnu julus, ketika mana kami duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan di antara kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu mereka mendampingi, mendekati, menemani Rasulullah di dalam banyak majlis. Kita tengok hadis banyak direkodkan oleh sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, yang banyak bersama dengan Nabi. Umpamanya Anas bin Malik. Abu Hurairah sendiri, selepas dia masuk Islam, berikutan peperangan Khaybar, selepas daripada peperangan Khaybar, iaitu Nabi mengusir keluar Yahudi daripada Madinah, Abu Hurairah masuk Islam. Kemudian dia terus mewakafkan diri dia untuk mengaji dan duduk di masjid Nabi. Sebab itu Abu Hurairah terkenal salah seorang daripada Ahlus Suffah,
orang yang berada ataupun menetap di masjid. Jadi kalau kita tengok hadis ini mengajar kita untuk mendekatkan diri kita, ataupun disebut dalam perkataan yang selalu digunakan melazimi para ulama, melazimi para masyayikh, ataupun di peringkat kita ni para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama. Kita dekati mereka. Nabi, sahabat duduk, ada masa, ada peluang, ada ruang, ada waktu, mereka akan duduk dekat dengan Nabi, berada dalam majlis Nabi, menunggu perkataan-perkataan yang Nabi ucapkan. Sebab dalam kes ni, mereka duduk dengan Nabi, bersembang dengan Nabi, tiba-tiba mari satu lelaki jadi kes, dapat hukum. Kalau mereka tak duduk dalam majlis tu, tak dengar peristiwa tu, rugi. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? La yanalul ilm, kamu tidak akan mendapat ilmu melainkan melalui 6 perkara. Kata Al-Imam Syafi'i, kamu tidak akan mendapat ilmu melainkan 6 perkara. Mesti melalui 6 perkara, 6 cara. Salah satunya, dia sebut banyaklah, tuluz zaman, kamu hendaklah menempuh masa yang lama. Dia kata kan. Kemudian dia kata apa lagi? Dia kata wasuhbatul ustaz, hendaklah bersahabat dengan ustaz, guru. Itu kata Al-Imam Syafi'i. Hendaklah kamu lazimi ataupun dekat, berguru ataupun menjadikan teman kamu ataupun menjadikan orang yang dekat dengan kamu ni ahlul ilm. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, orang yang dekat, berteman, berkawan, bersahabat, rapat dengan orang yang berilmu, orang yang baik, orang yang saleh, dia umpama berkawan ataupun berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Kalau dia tak dapat minyak wangi itu pun, dia akan dapat tempias wanginya. Disebab itu, sahabat mengajar kita untuk melazimi, dekat, berteman. Kita akan dapat manfaat daripada kawan yang saleh, kawan yang berilmu, teman, guru dan sebagainya. Pasal itu kalau kita dengar ada para ulama, ada guru-guru yang besar, syekh-syekh yang besar datang ke tempat kita, kita kena ada semangat mendekati mereka, melazimi majlis-majlis mereka, seperti mana yang sahabat buat. Tapi bukan kita kalut nak pergi bertabarruk, bukan kalut nak bersalam tangan, kalut nak bercium tangan, kalut nak tangkap gambar, kalut nak duduk dekat tepi dia selfie. Itu bukan kerja sahabat. Itu bukan perangai ahlul ilm, itu bukan perangai tullabul ilm. Dia pergi itu untuk apa? Untuk menadah, bahasanya tadah, menadah ilmu. Tabarruk dengan ahlul ilm, mengambil keberkatan para ulama. Bagaimana? Dengan kita duduk di majlis mereka. Bukan dengan kita duduk kalut nak minum air, kalut nak pergi bersalam, kalut nak pergi sapu, nak ambil berkat-berkat ni, tak. Kita duduk dalam majlis mendengar ilmu dan perkataan mereka. Itu yang sepatutnya jadi tujuan. Ini syok boleh duk pergi tangkap gambar dengan kawan tu, duk pergi selfie, apa satu yang dia ceramah pun tak boleh apa. Tapi boleh riak, bangga, boleh kemah kot luar ya. Kita tak maulah kan. Kita mau isinya, ilmunya, itu yang penting. Mutiara kata itu yang kita kutip. Jadi kata Abu Hurairah, kami duduk. Abu Hurairah ni dia banyak hadis walaupun dia lewat masuk Islam. Pasal apa? Pasal inilah salah satu perangai dia. Salah satu perangai dia. Dan Nabi doakan dia. Nabi pernah baling jubah, bukan baling serban. Doakan untuk Abu Hurairah. Kan? Ilmu itu berkumpul pada diri Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Yang dia hafal, dia paling banyak, nombor 1. Yang tulis orang lain pula, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia tu tulis
Yang Abu Hurairah ni hafal. Dia kuat hafal ni pasal apa? Pasal Nabi doa dekat dia. Bagi dia kuat. Dia mengadu dekat Nabi, dia payah ingat. Nabi doa, dia boleh kuat hafal. Kan? Dan dia pun rajin samalah. Kan? Duk ada sentiasa ya dengan Nabi. Duk ada sentiasa. Jadi dia menjadi saksi, menjadi perawi, orang yang meriwayatkan. Dia ada dalam majlis tu. Dia kata, masa kami duduk dengan Nabi tu, atan Nabi, datang seorang lelaki, tanpa diduga, tanpa dijangka, tanpa dirancang. Atan Nabi, mari muncul satu orang laki-laki Badui. Badui. Tapi tak habaq siapa dia, tak sebut nama, tak cerita identiti dia, tak apalah, mungkin ada sebab. Faqal, dia mari-mari dia kata, halaktu. Dia mai daripada jauh, kita boleh tahu kata ni kelaku Badui ni pasal apa. Salam pun tak bagi. Depa lagu tu lah kelaku. Kalau kita baca hadis, kalau berkait dengan Badui, dia mai-mai, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, atau ya Muhammad, ma faradallahu alayya minas salah. Wahai Muhammad, dia mari-mari tu dia tak ada bunga-bunga, dia tak ada mukadimah apa khabar macam mana apa, dia tak ada bahasa orang tamadun. Pasal dia pun bukan orang bertamadun. Kita tak ada nak terpa celapak tak ketahuan halal lagu ni. Orang kampung yang duk main celapak tak ketahuan halal ni. Dia kata, ya Muhammad, ma faradallahu alayya minas salah. Muhammad, apa yang wajib daripada sembahyang? Itu bahasa dia. Bahasa kampung, bahasa orang tak ada, uneducated people, bahasa orang tak ada pendidikan. Nabi pun layan lah, dah tahu kelaku macam tu, latar belakang dia Nabi layan. Dia kata, mari-mari tak ada bagi salam. Kata sebahagian ulama, dia tak bagi salam ni pasal dia duk ronsing dengan kih yang jadi kat dia ni. Dia terlalu ronsin, terlalu semak perut sampai tak teringat nak bagi salam. Jumpa Nabi terus straight to the point. Pi kepada tajuk, pi kepada masalah. Halaktu. Habislah, celakalah aku. Binasalah aku. Habis jahanam. Bahasa kita jahanam. Halak. Halaktu. Jahanam biar aku. Mai-mai duk tak duk jahanam lah aku. Jahanam lah aku. Nabi kata, wama ahlakaka. Apa pasal ni? Apa? Awak jadi? Apa pasal jahanam? Nabi tanya, wama ahlakaka. Apa pasal jahanam ni? Apa jadi? Apa masalah? Yang lain duk tumpang dengar. Yang lain duk dengar ni. Kan? Termasuklah orang yang cerita kat kita ni Abu Hurairah. Dia kata, Nabi tanya, apa pasal ni? Apa sebab? Apa kes ni? Tenang. Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah bersama dengan isteriku pada siang hari di dalam bulan Ramadan. Ini peristiwa yang berlaku kepada dia. Dia kata, waqa'tu. Aku telah alam raati, telah berlaku sesuatu di antara aku dengan isteriku. Imra'ah, isteri. Imra'ah kan? Isteri. Fi Ramadan, ketika siang hari Ramadan, dia bersetubuh bersama dengan isterinya pada siang hari dalam bulan Ramadan. Kata para ulama, ini merupakan aib, cerita lang kelambu. Pasal apa ni duk pergi buka depan orang ramai ni? Ni satu faedah. Satu faedah yang boleh kita ambil, bolehnya membuka aib dan juga membuka rahsia ataupun sesuatu yang berkait dengan maruah jika keadaan memerlukan dan ada hajat yang mendesak. Jadi tuan-tuan, apabila bertemu dengan para ulama ataupun mufti, ada sesuatu yang melibatkan urusan dalaman, sulit, berkait dengan mungkin sesuatu perkara yang memalukan ataupun yang melibatkan rahsia suami isteri,
apakah boleh untuk kita membongkar ataupun menceritakan perkara tersebut melihat kepada keadaan. Kalau dengan mufti, kenalah, bolehlah, pasal macam kes Nabi ni nak tahu hukum. Umpamanya dia kata suami dia telah mati sebelum mati. Umpamanya dia buka aib suami dia. Apakah hukum ataupun yang boleh saya lakukan? Itu aib, bukan setakat aib. Itu satu umpatan. Mengata suami dia. Dia mengata, dia mengumpat suami dia dengan mufti. Dia duduk dengan mufti, dia mengumpat laki dia ada masalah, problem. Mufti pun kata berdasarkan kepada keadaan ini, syarak membenarkan untuk menuntut cerai. Kalau dia tak cerita, dia kata saya ni ada masalah sikit dengan suami. Masalah apa tu puan? Adalah sikit-sikit hal rumah tangga ni. Nak minta pandangan mufti lah. Macam mana tu? Apa yang boleh saya bantu? Adalah sikit-sikit antara kami ni perkara-perkara biasalah. Ombak kadang-kadang dia membadai pantai, menghempas pergi. Apa tu maksud dia ombak tu? Kadang-kadang begitulah, turun naik hujan kelam cerah ni. Dia tak pi kepada maksud. Apa dia masalah yang boleh saya bantu ni? Adalah, malu nak cerita. Lagipun benda ni tak elok kalau nak cerita. Jadi kita kena membezakan. Begitu juga kalau berhubung, kata para ulama, berkait dengan soal keselamatan. Kita pergi pada polis, kita pun boleh buka juga cerita. Macam lelaki-lelaki ni, dia pun buka cerita pasal dia nak tahu. Dan lelaki ni, walaupun kita tengok pada pandangan kita, persepsi kita teruk, apa punya manusia ni, bulan puasa jadi kerja, mau boleh kat kita mampu tenyeh. Dia main habaq, dia kata dia belanggak bini dia, apa hang ni tak ada iman ke, tak mengaji ke. Tapi dalam riwayat ini Nabi tidak mencela, Nabi tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, walaupun secara terang-terangan dia telah langgar arahan Nabi, arahan Allah. Ini sifat Nabi. Dia bukan menghukum. Dia bukan jenis suka tenyih orang ni. Dia bukan jenis suka provok, jenis suka orang apa hentam orang ni. Kita cukup suka lah kan, tengok video mana-mana, balak Tuhan lah, Tuhan mengazab lah, sonok kita. Kita berseronok dan mengambil peluang menghentam orang yang diuji. Ini bukan adab Nabi. Ini bukan sikap Nabi. Ini bukan sifat Nabi. Dia habang, kata dia bersama dengan isteri dia, dia langgar larangan bulan Ramadan, dia habaq, dia yang buat benda tu. Pasal apa kata para ulama Nabi tak marah, Nabi tak cela, Nabi tak maki, Nabi tak hentam, ataupun Nabi tak kata buruk kat dia? Kerana pengakuan dia itu menunjukkan dia bertaubat dan menyesal. Ini yang disebut oleh para ulama. Bila dia mari mengaku kepada Nabi, dia mai buat pengakuan secara terbuka dan dia bertanya kepada Nabi macam mana dia nak bertaubat, dia nak selesaikan ni. Dia kata benda dah jadi, macam mana nak buat ni? Tuan-tuan, ini sifat Nabi. Pasal itu ada terkenal satu kata-kata, saya tak pasti kata-kata siapalah, tapi banyak orang nisbah. Orang bertanya kepada satu orang syekh. Dia kata orang yang tidak salat, apa hukumnya? Kita akan pergi kepada hukum dia apa. Kita syok macam tu lah. Orang tak salat ni masuk neraka sakar. Kata syekh ni, hukum orang yang tidak salat adalah kita memegang tangannya dan kita mengajaknya ke masjid. Itu hukum orang yang tak salat. Kita seronok boleh hukum, boleh jatuhkan hukuman, ataupun boleh hentam, ataupun boleh buat sesuatu pada orang tanpa kita ada rasa untuk memperbaiki keadaan tersebut. Ini antara adab Nabi. Dia tak persoal dah, dia tak tanya apa siapa hang sebelum buat tak mau nak fikir.
Lepas dah jadi baru duk kalut mai. Dulu dia fikir dulu. Kalau kita taruh dululah. Lepas tu baru kita bagi penyelesaian. No. Pasal tu orang rasa senang nak mengaku depan Nabi. Orang rasa tenang. Pasal apa? Tahu sifat Nabi. Nabi tahu manusia ni kullu bani Adam khata'. Setiap manusia ni pasti akan tersilap. Pasti akan tersalah. Dia datang mari kepada kita tu, mai buat pengakuan itu pun satu besar rahmat. Satu benda yang cukup baiklah kan. Dia mai. Dia kata dia dah silap. Nabi kata tak apalah, tutup buku. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan bila kita berhadapan dengan orang yang buat salah, ada satu lagi. Dalam Islam kita ada kaedah la yunkar munkar. Kita tidak boleh ubah mungkar, sesuatu benda yang haram, dengan melakukan benda yang haram. Ada dua kes yang berlaku dalam masa yang terdekat ni. Satu, pengeboman patung duyung di Songkla. Ini tindakan yang haram. Bila kita kata tindakan bom patung tu haram, bukan bermaksud kita sokong buat patung. Tu cerita lain. Hukum buat patung jelas haram. Baik patung duyung ke, patung helang ke, haram. Tak ada khilaf. Cuma nak pi hilangkan patung tu macam mana? Bolehkah kita pi bom? Islam punya kaedah kita tak boleh ubah mungkar dengan melakukan kemungkaran. Patung tu salah, tapi macam mana kita nak ubah? Melalui cara yang betul. Okey? Jadi yang mereka pi bom patung tu haram. Pasal apa? Tindakan itu membahayakan orang lain, memudaratkan manusia lain. Dan kita sebagai orang Islam bila pergi ke Songkla, kita nak kena buat apa? Tolong habaq Ustaz? Orang Islam pi makan, pi berjalan, tengok laut, balik. Jangan pi tangkap gambar dengan patung tu. Tak boleh tangkap gambar dengan patung tu. Pasal apa? Pasal Islam dia bersifat apa? Anti patung-patung ni. Barak. Tak barak. Dia tak mau ada kaitan, tak mau ada sangkutan. Tak boleh. Kan? Seperti bila kita pergi di mana-mana, tu pergi di China ke, tu pergi di Kelantan, ada patung besar kan yang duduk tidur di Kelantan tu. Besar patung tu. Sebagai orang Islam, kita tak payah pergi tempat-tempat macam tu dan tak payah bergambar. Ini kita dalam tauhid kita pergi bergambar pula tepi patung tu. Bergambar ni apa tanda bergambar? Tanda kita seronok, tanda kita berbangga. Maka jangan elakkan. Tak payah pergi bom dan tak payah pergi bergambar. Jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang syirik ni. Ini satu tindakan. Macam tu juga baru ni mereka tangkap, katanya ada orang buat maksiat di satu tempat. Dia buat maksiat tu salah tak? Salah tak? Salah. Tapi kita pergi duk pukul tambah ke atas ni salah tak? Salah. Salah. Orang mari curi duit tabung masjid umpamanya, dia salah. Perbuatan tu salah, perbuatan tu berdosa. Tapi kalau AJK pergi duk tangkap katok ke atas pula, itu juga salah. Maka sebab itu tak boleh mengubah benda haram dengan perbuatan yang sama haram. Tak boleh, kan? Pasal itu orang Islam bila dia tengok benda haram, dia akan ubah. Dia tak redha, tapi dengan cara yang sah lah. Okey. Jadi dalam kes ni Nabi pun tak ada komen, Nabi pun tak marah dekat dia, benda dah jadi, cuma sekarang ni dia nak bertaubat. Dan ini satu bentuk taubat lah, satu bentuk penyesalan. Dia mari mengaku, dia menyesal. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kata oleh kerana kes ni melibatkan larangan yang keras, larangan yang sangat berat lah, iaitu berkaitan dengan syahwat ni. Sebelum tu, belum kita nak dengar jawapan Nabi ni, dia nak buat macam mana, kita juga nak maklum pada tuan-tuan, yang dia buat ni jima',
bersetubuh. Kalau muqaddimatul jima' tak apa. Kena bagi faham elok-elok ni. Sekali dia tak faham, sekali dia kata tak apa, ustaz kata boleh. Kan. Yang haram, yang batal puasa ni, yang salah ni, jima' ini bersama. Tapi kalau dia, kita kena bagi clear. Sekali bila dia tak clear, dia silap faham, dia pukul kata, masalah. Kalau dia main-main, dia kata, habislah aku com bini aku. Com tak apa tak? Bini kita, bukan orang lain. Com bini kita, bulan puasa. Com bini bulan puasa. Tu tuan-tuan. Kalau dia main-main, dia kata, ni macam mana ni aku ni? Dia telefon kita. Dia tahan duk pergi mengaji, aku nak tanya sikit, pasal apa? Aku com bini aku ni. Bulan puasa. Kalau bulan lain, dia tak abang lah kat kita. Kalau kita tengok pasal tu Nabi bila Ma'is bin Malik, kita bukan nak cakap lolak ni, kita cakap ilmu. Bila Ma'is bin Malik mai dekat Nabi, dia kata qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah. Dia kata qad zanaitu, aku telah berzina, fatahhirni, bersihkan aku. Bersihkan aku. Nabi nak bagi clear. Aghamasta, hang ramah raba kot. Nak bagi clear maksud zina tu. Dia kata tak, zina itu dia berzina. Okey, hang tak raba. Aqbalta, hang com saja kot. Tak, aku tahu apa itu zina. Zina tu bukan com, bukan raba pun tak, com tak, zina sungguh. Pasal apa Nabi nak clarify betul-betul zina tu apa, dan dia faham tak zina tu apa, supaya tak tersalah dalam menghukum. Saat ni dia duk faham kata pegang-pegang cum-cum tu zina. Naya. Yang tu dia bukan zina, yang tu muqaddimah. Yang tu baru muqaddimah. Baru pra. Yang tu kena rejam dah. Kalau satu orang dia pegang-pegang, dia cium-cium, dia kena sebab dah. Dia kena hukum hudud dah. Dia kena rejam dah. Dah. So Nabi bagi clear. Tuan-tuan, saya nak habang siap-siap lah. Kalau setakat cium di dalam bulan Ramadan, ia tidak termasuk dalam maksud hadis ni. Ini berdasarkan kepada riwayat. Kita kena baca juga riwayat ni supaya tuan-tuan boleh clear. Macam mana? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita pun dah bahas dah Ummul Mukminin tu apa dalam kuliah yang lepas. Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisa'ih wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ihda nisa'ih, mencium salah seorang daripada isteri-isterinya dalam keadaan wahwa walhal dia seorang yang sedang berpuasa. Maknanya cium tidak termasuk dalam larangan. Cuma apa? Cuma para ulama merincikan sikitlah hukum ni. Sebab ada riwayat bila mari satu orang tanya tak boleh, dia kata boleh tak cium? Tak boleh. Mari orang lain kata boleh tak cium? Nabi kata boleh. Awak yang tu boleh, yang ni tak boleh. Kan? Sebab itu kata para ulama, isunya orang yang cium ni dia kena pastikan syahwatnya terkawal. Syahwatnya terkawal. Sebab apa? Sebab kalau dia cium, syahwat dia tak terkawal, kemudian dia menjurus kepada hubungan suami isteri tadi ni, maka dia masuklah hadis kita. So ini perlu kepada perincian lah, kan? Okey. Nampak? Sebab Rasulullah kita kenali sangat kuat dalam mengawal nafsunya. Tu tuan-tuan clear. Jadi yang ni memang kes berlaku hubungan tersebut. Berlaku. Kemudian para ulama rincikan juga kes ini di antara suami dengan isteri, lelaki dan perempuan.
Bagaimana pula jika hubungan tersebut melibatkan lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita, manusia dengan binatang ataupun sebagainya? Ini dirincikan oleh para fuqaha. Sebab sekarang ni dalam dunia yang penuh dengan kepelbagaian ni, banyak dah jenis-jenis hubungan ni, kan? Kalau berlaku hubungan laki dengan laki, macam mana? Mereka pun kena kafarah juga ke? Mereka pun kena juga kes ni juga. Yang tu diperincikan oleh para ulama. Nanti kita tengok dalam huraian berikutnya. Tapi kita fokus on tajuk ni dulu, iaitu hubungan lelaki dan perempuan, suami dengan isteri. Okey. Nabi SAW kata pada dia, a'tiq raqabah. Oleh kerana hang dah bersama suami isteri di bulan Ramadan siang, hang kena kafarah, yakni kena hukum. A'tiq raqabah, bebaskan hamba. Hang kena merdekakan. Kalau ada hamba, balik lepas seorang. Dia kata, qal la ajiduha, aku tak ada hamba. Okey, kita lagilah tak ada. Jangan tuan-tuan duk buat gila pula, kan? Balik pergi di rumah, abang kat Indon nak pasport hang, pergi balik, aku bebaskan. Itu bukan hamba, tu orang gaji, kan? Yang ni hamba betul. Dia kata dia tak ada. Okey, fine, tak apa. Pilihan pertama, tak ada. Sum syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Apa makna mutatabi'ain? Tak boleh selang. Tak boleh selang ni para fuqaha bincang sikit. Sebahagian fuqaha, ini ulama fiqh, depa kata apa? Tak boleh selang langsung. Tak kira apa kes pun, dia selang saja, dia kena ulang balik. Pandangan pertama dia sangat keras. Pasal apa? Pasal kita nak ajak dia, bagi dia beringat. Pandangan kedua, dia kata betul berturut-turut. Tetapi kalau dalam 2 bulan tu dia demam denggi umpamanya, seminggu, dia kena cuti lah, dia tak boleh puasa lah. Ataupun dalam 2 bulan berturut-turut tu dia musafir, dia pergi keluar Kuala Lumpur ke, ataupun dia mungkin pemandu bas kena kerja ke. Macam mana dia nak 2 bulan berturut-turut, dia kena keluar, dia trip bawa orang, ataupun macam-macam kes lah, musafir lah, sakit lah, atau hari-hari haram ke, ataupun dia ada kenduri ke, apa macam mana ke, apa ke. Dia ada pandangan kedua, kata dia agak longgar sikit, dia bersifat taisir, dan kita pun cenderung pada pandangan kedua ni lah. Dia kata kalau dia ada uzur, masyaqqah, dia ada kesulitan, dia tinggal, tak apa, lepas tu dia sambung macam biasa. Kalau hak nombor 1 tadi tinggal 15 hari, tak tahu dia demam, dia break sat 3 hari, hak 15 tadi burn, the day 1, hari pertama, tak tahu bila nak sudah. Kita ambil kaedah idza daqat tasa'a. Al-Imam Syafi'i kata idza daqat tasa'a. Bila benda tu nampak punya ketat, nampak punya sempit, kita peluh buang lah. Maknanya kalau dia uzur, dia ada, dia kata macam mana ustaz, dia dah buat 20 hari dah ni, kena pergi kursus pula, tak boleh orang lain ganti, 3 hari musafir, boleh tak dia nak escape, lari sikit 3 hari? Boleh. Lepas tu sambung macam biasa, 20 berhenti sat, nanti 21 lepas daripada tu. Kita cenderung pada pandangan kedua lah. Okey, tapi mestilah uzur yang syar'i ya. Tidak kacau, 60 hari, sebulan pun dia dah langgar lah. Tambah 2 bulan. Sebulan pun dia tak boleh kontrol dah, kan? Okey. Faqala an-nabi, dia kata la utiqa, aku tak mampu. Pilihan kedua pun tak boleh.
Qala at'im 60 miskinan. Okey, Nabi kata fine. Okey, tak apa. Last, pilihan yang terakhir. Beri makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin. Yang ni luas. Dia tak habaq banyak mana kadar dia. Dia hanya kata bagi makan 60 orang miskin. Bagi makan 60 orang miskin ni luas. Luas tu macam mana? Bulan ni 5 orang. Bulan depan 5 orang. Janji 60. Sekali makan pun boleh. Sekali makan ikut tempat kita RM5 lepas lah. Maknanya bulan ni 10 orang. Kali dengan 5, RM50. Bulan depan pula RM50. Bulan depan pula berapa? 6 kali 6 bulan 60. Selesai lah. Makna kalau dia start bayar bulan 1, bulan 6 selesai lah. Miskin pula tak bagi tahu miskin macam mana. Balik kepada uruf ataupun balik kepada tengok asnaf lah. Ambil asnaf fakir miskin tu, ambil nama-nama mereka tu, pi jamu mereka makan. Kata sebahagian ulama, kalau tak jamu makan pun, bagi duit pun maksud dia sampai. Dia ada RM5 bulan sampui, nak jamu makan payah, nak heret pergi duduk kedai pula lah apa bala banyak cerita kenyah. Buh RM5 dalam sampui tu kan, pergi cari bagi. Dan tak payah habaq pun. Satgi kawan tu tanya, duit apa ni? Duit duit nak cerita pun mengkelan. Abang kata duit hampir makan sudah lah, tanya punya aku ambil balik lagi. Tak gaduh abang. Yang penting kita dengan Tuhan tahu lah. Kita bagi tu tahu lah duit apa. Kan? Bahkan sebahagian para ulama kata, boleh kalau kita tak boleh cari 60 orang ni, nak bagi selesai juga. Ada 30 orang. Double satu orang tu 2 boleh. Nak cari 60 bukan apa. Palih ni payah. Nak cari orang miskin. Orang kaya terlalu banyak kan? Kita ni macam duduk di zaman, orang mari pelih ni macam duduk di zaman Umar Abdul Aziz. Punya susah nak cari orang miskin kan? Sampai setengah tu nak habang kata kayanya pelih masjid buat kenduri, balik setengah tak makan. Tu punya kaya. Tak heran ke makan tu. Apa jangan main kami orang kaya. Minta buat macam tu lah. Kalau tempat-tempat lain cerah kan, babu tumbuk. Jadi macam mana ni? Dia kata ustaz boleh 30 orang. Seorang bagi RM10. Jadi maknanya kali 2 dapat janji 60 orang miskin. Sehingga apa? Sehingga nak bagi selesai. Okey. Kawan ni. Ini masalah kawan ni. Pasal tu bila kita pi bagi bantuan ke orang miskin, dia pun miskin harta. Tapi anak memang mereka banyak. Mereka subur. Tanya awak ni, tak rancang-rancang setengah ni kan. Ni satu zalim ni, tapi tak terbelah ni, sampai tak termakan, sampai tak terurus ni. Itu kami ustaz dah miskin, tak ada nak masa nak pergi berjalan, tengok TV ke apa. Kan? Cakap terang lagu tu. Kan? Dia kata, ya Rasulullah, la ajid. Apa nak bagi makan pun aku tak ada. Sampai tera tu dia kata tak ada. Nabi pun tersengah. Pasal dah 3 pilihan dah ni. Daripada bebas hamba. Okey, sebelum tu tuan-tuan, ada sikit ulama bincang tentang tertib ni. Fuqaha bincang, mereka kata mesti ikut tertib ke ataupun kita boleh ejah. Sebab apa? Kalau kita ikut tertib, ni fuqaha dulu bincang, untung orang hebat-hebat, orang yang banyak hamba. Dia nak heran apa? Katakanlah dia tu kaya, ada hamba banyak, duit banyak kan, ataupun hamba banyak. Dia buat, okey hang balik. Esok dia buat, hang balik. Dia hamba banyak. Ataupun kita, kalau dia tu hamba banyak, kita jangan bagi dia bebas hamba. Kita suruh dia puasa 2 bulan, baru dia reti. Macam mana kita nak atur ni? Fuqaha kata,
Yang atok nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni bukan kita, Nabi. Follow sudah. Maksudnya apa? Kalau dia ada 2,000 hamba pun, kalau dia jima', dia bersama, bebaskan hamba. Walaupun benda tu mudah bagi dia, benda tu tak ada apa, Nabi bagi pilihan, kalau dia boleh bebas hamba, selesai. Tertib ni, tertib Nabi, ikut. Tak boleh kita nak langkah. Maksudnya kalau kita tak boleh pergi nak ni, baru kita turun nak ni. Tak boleh turun nak ni, baru pergi nak ni. Dia bukan kita yang pilih, no. Tapi kita ikut Nabi. Lah sekali Nabi pun terdiam lama. Mai satu orang, dia bagi satu bekah kurma. Satu bekah kurma. Satu bekah kurma. Suar dekat Nabi. Nak tolong kawan ni. Pasal kawan ni tak ada apa. Kawan tu kata, nah Rasulullah. Rasulullah pun panggil. Siapa dia tadi ni? Yang langgak tadi, siapa dia yang tadi yang mengadu ni? Dia kata saya. Dia kata saya Rasulullah. Mai ni. Nak ambil kurma ni, pergi bagi makan. Ada orang tolong. Menunjukkan apa? Sebahagian ulama' kata, bolehnya kita yang berkemampuan bantu, tolong, bayar kafarah orang yang tak lepas. Tuan-tuan langgak, tuan-tuan tak lepas. Tuan-tuan buat tapi tuan-tuan tak lepas. Pergi cari yang boleh tolong. Dia kata, hang tolong aku sikit. Aku nak kena bayar kafarah ni. Hang kawan dunia akhirat. Kan? Nak hang pun aku tengok iman kuat, saya hang tak langgak. Jadi hang bantu hak langgak ni. Jadi bagi dekat dia. Boleh? Boleh. Tapi tak selesai juga. Pasal bila Nabi panggil dia, bagi dekat dia, Nabi bagi arahan. Hang ambil kurma ni, pi bagi makan dekat orang miskin di Madinah ni. Nak bagi selesai lah. Dia kata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling miskin di antara dua batu hitam ini? Dua batu hitam tu Madinah tu, dia gelar dua batu hitam. Sebab tuan-tuan pergi di bukit dia tu, dia punya bukit batu dia tu color hitam. Ada satu api besar. Itu cerita panjang lah. Pendek kata, bila Nabi kata pi bagi orang miskin makan, dia kata, siapa yang lebih miskin daripada aku di Madinah ni? Nabi dengar tergelak sampai nampak kursi. Teruklah. Tergelak Nabi. Tergelak. Sahabat kata, kami nampak gigi Nabi tu. Tergelak dengan jawapan dia. Hang ambil, pi bagi makan anak bini hang, pi balik lah. Nabi kata, hang ambil kurma tu, hang balik, pi bagi anak bini hang makan. Dan kali jangan duk buat dah. Selesai tak kafarah? Kafarah tak selesai. Pasal mana boleh kafarah bayar kat anak bini? Kafarah tu tak selesai, tak tebus lagi. Menunjukkan apa? Orang bila dia tak mampu, kafarah itu ditangguhkan. Maksudnya apa? Bila tuan-tuan langgak apa-apa benda, tak kira lah kes ni atau kes-kes lain ke, langgak nazar ke, langgak sumpah ke, benda-benda yang mengakibatkan adanya kafarah, kemudian tuan-tuan tak mampu nak menyelesaikannya, diberikan penangguhan seperti lelaki ini sampai bila? Sampai mampu. Sampai mampu. Nampak? Jadi laki-laki ni bukan lepas, tapi nak buat macam mana? Nak paksa lagu mana? Dah kita tolong nak bagi makan pun dia kata, dia kata kalau nak cari orang miskin, boleh kat dia juga. Nampak? Okey, kita bagi sikit laluan pada azan. Ada satu dua faedah lagi daripada hadis ni yang boleh kita ambil. Wallahu ta'ala a'lam. Habis cerita lelaki-lelaki tu. Beberapa masalah timbul. Satu, ulama bincang, fuqaha bincang, bini gena pasangan tu, pasangan dia tu macam mana, isteri ni kes dia lagu mana. Sebahagian ulama kata bini tak kena, bini tak kena.
Maksudnya kafarah, bebaskan hamba, berpuasa 2 bulan berturut-turut, bagi makan 60 orang miskin, ditanggung, terkena hanya ke atas suami tetapi tidak isteri. Alasannya, di dalam hadis tersebut Nabi tak mention bini. Bini Nabi habaq kat dia tu ya, hampir bebaskan hamba, hampir bagi makan 60 orang miskin, hamba puasa 2 bulan berturut-turut. Bini tak timbul dalam isu tadi. Jadi apabila Rasulullah mendiamkan tentang kedudukan isteri ataupun apa yang kena pada isteri, diamnya Rasulullah dalam menyentuh isteri menyebabkan apa? Tak ada apa maksud dia. Walaupun dia dianggap rakan yang bersebahak lah, walaupun dia tak kena, pasal Nabi tak sebut. Okey. Sebahagian lagi kata, diamnya Nabi, walaupun Nabi tak sebut tentang isteri, Nabi hanya sebut kepada suami, dalam kaedah hukum, apa yang wajib ke atas lelaki juga wajib ke atas perempuan. Dia pergi ikut tu. Hak satu dia pegang Nabi tak sebut, makna perempuan tak kena kat lelaki, pasal Nabi pun habaq kat lelaki dia saja. Yang kedua kata, betul lah Nabi habaq kat lelaki dia saja. Pasal apa? Pasal bila habaq kat lelaki, perempuan faham ambil lah. Pasal apa yang kena kat lelaki, semayang ke atas lelaki, puasa ke atas lelaki, haji ke atas lelaki, benda yang lelaki-lelaki kena, perempuan pun kena, dari sudut hukum sama. Benda tu memang dah dipahami secara asasnya lagu tu. Pasal tu banyak benda Nabi sebut lelaki, tapi perempuan pun masuk. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Nabi cakap kat orang lelaki-lelaki, orang perempuan mayang ke mana? Orang perempuan tak kena mayang lah. Tak. Maksudnya samalah, termasuk dalam itu. Mari pihak yang ketiga, dia kata kita buat macam ni. Depa agak kompromi. Kalau isteri tu dia sama-sama dalam kejadian tadi ni, maknanya dia mau sama, terlibat sama, redha sama, dia pun kena. Pasal dia pun ada kehendak, makna dia kena. Akan tetapi kalau dia tak redha, dipaksa, ataupun dia bimbang suami dia buat tindakan-tindakan yang lebih mudarat besar, zina ke, kali kira lelaki dia ni, dia kenal lah, maka akhafud dararain, mengambil yang lebih ringan, maka dia pun terpaksa. Kalau hak yang jenis terpaksa, tak rela, tak redha, maka kita balik pada pandangan pertama, suami saja kena, isteri tak kena. Ada, saya dapat panggilan tanya tentang kes-kes yang lama. Dia kata mereka pernah terlanjur suami dengan isteri. Macam mana ustaz? Yang buat tu suami dia saja, dia tak buat. Kita rincikanlah. Okey. Selesai satu bab. Jadi isteri kalau dia tak setuju, dia dipaksa dan dia terpaksa dan sebagainya, dia tak terlibatlah, dia puasa macam biasa. Yang tu batal lah, dia qada macam biasa je lah. Yang kafarah pun yang kena tanggung kesan dia lelaki. Pi kepada perbincangan kedua sikit, ada sikit. Perbincangan kedua sikit. Apa dia? Kalau kita perbatai dulu macam mana ustaz? Ini sudah bagus. Kalau kita terus bersama 2 bulan, 60 orang, lah kita pergi langgah ayak dulu, batal, kita dah batal, baru kita buat. Macam betul juga lah. Kita perbatal,
Kita perbatai dulu. Okey. Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kata kih ni tak ada kafarah. Dan saya alhamdulillah ustaz beranak-beranak sampai kelas setia dengan mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i mukalla ni. Ingat pilih mazhab ni lagu pilih apa dia ni kan bakar. Tang mana murah, tang mana sedap dia tiba. Kan? Mazhab al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dia kata kalau siapa perbatai dulu lepas tu dia bersama, dia tak kena kafarah pasal dia bukan orang berpuasa. Mazhab Syafi'i melihat kepada dia puasa ke tak, walaupun dia kecoh. Mazhab Syafi'i kalau dia perbatai, dia minum, tuan-tuan, batalkan puasa dengan sengaja ni pun tak sanggup, azab sangat besar. Nabi kata siapa yang perbatai puasa, kan, siapa yang perbatai, orang yang perbatai puasa ni kalau ikut hadis, walaupun dia dah batal tapi dia mesti kena teruskan juga baki puasa tu. Tuan-tuan batal puasa, tuan-tuan bukan boleh makan ikut dah makan. Dia kata alang-alang batal, alang-alang menyeluk perkasan apa bala, dia pun tiba cerah. No, berhenti, stop. Dan teruskan macam orang puasa. Dan Nabi kata siapa yang batal puasa dengan sengaja, dia ganti pilah lagu mana pun takkan sama. Nak habaq jangan duk buat main-main perbatal tak tahu hala ni. Kan, jangan duk ni. Tapi mazhab Syafi'i atas amanah ilmu, sesiapa yang membatalkan puasa dia dengan sengaja ke apa cerita ke batal, dia tak kena. Dia tak. Jumhur fuqaha, majoriti ulama, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad ibn Hanbal Hanbali, dia kata kena. Pasal apa? Pasal dia ni helah untuk menghalalkan yang haram. Dia lihat kepada dia ni, dia punya perbuatan dia menipu, buruk. So kita cenderung dalam bab ini pandangan jumhur lah, iaitu kalau dia perbatal dia kena. Berbeza dengan orang yang dapat excuse. Siapa dia yang boleh tak puasa? Faman syahid apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Bulan lain bila dia pi krusus outstation, dia tak pernah ajak bini dia. Bila mai bulan puasa, dia kata aku dah beli tiket kat hang sekali, hang pun kena ikut aku juga. Dia kata bulan lain tak mau nak ajak. Bulan puasa ni pasal apa duk tak duk ajak. Dia kata senang, kita pi siap-siap Kuala Lumpur ni boleh terus beli baju raya. Kan. Lagu ni tuan-tuan, orang yang dapat kelonggaran tak berpuasa, dia boleh buka Quran yang bagi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang sakit ataupun bermusafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia puasalah pada hari yang lain. Maksudnya siapa-siapa yang dia bermusafir, kan, contohnya dia menikah dekat nak bulan puasa. Dia menikah tu 2 hari sebelum bulan puasa, dia buat kenduri siap-siap. Lepas tu orang kata, naya hang pi duk kenduri menikah kat bulan puasa. Dia kata tak naya dia tak. Dia pasal lepas ni dia nak pi honeymoon, dia nak pi musafir. Dia tak. Bila nak balik nu raya lepas raya 6 tu. Dia, kita ingat kita pandai, dia rancang awal dah, dia pun mengaji. Dia kata saya pun duk pi juga kelas maghrib, duk dengar juga orang abang. Dan saya pun dah planning awal dah. Dah beli tiket awal setahun sebelum lah. Tiket tu pun dia murah masa bulan puasa. Ayolah. Jadi dalam hal ni apabila Tuhan memberi kelonggaran, rukhsah, maka bila dia tak boleh, dia tu boleh buka puasa, apa sahaja yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa, bolehlah dia lakukan dengan sewenang-wenangnya. Itu tak apalah. Itu bukan dia sengaja.
Dia kata, ustaz macam mana pula kalau dia sengaja, dia rancang dia nak pergi musafir tu bulan puasa, macam kita kata tadi. Tak apa, terpulang. Tapi dia kena ingat, dia tinggalkan puasa bukan bermakna dia lepas. Dia kena ganti. Ada orang dia pergi musafir, kita kata pasal apa tak buka? Dia kata, ustaz saya boleh tahan lagi. Okey, tak apa. Sebab saya ni kalau buka lah, bukan nak makan banyak mana sangat pun, bukan nak ni sangat pun. Saya cuma tak harap ke diri saya nak boleh ganti masa orang lain tak puasa. Maksud dia tak yakin dia boleh qada dalam bulan orang tak puasa. Kan? Bolehlah macam tu. Artinya apa? Dia berbuka puasa ketika musafir bukan wajib, pilihan. Siapa nak buka tak apa, siapa tak buka pun tak apa. Sahabat kata dalam rombongan Nabi ada yang makan, ada yang puasa. Yang makan tak kata dekat yang buka, yang makan tak kata kat yang puasa pun tak kata kat yang makan. Itu pilihan. Kalau dia musafir, dia nak buka, itu pilihan di tangan dia. Lepas dia buka, apa yang dia nak buat bolehlah. Pasal dia bukan orang yang berpuasa. Cuma jangan dia menipu macam kita kata kes tadilah. Wallahu a'lam. Okey. Itulah beberapa perkara yang boleh kita ambil fiqh daripada hadis Arab Badui yang telah melakukan suatu perkara larangan di siang hari dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan ada soalan? Kes macam ni dia boleh kita katakan kes terpencil lah. Jarang lah kita jumpa kan, tapi ada berlaku. Cuma bila berlaku jangan malu untuk bertanya lah, sebab ini melibatkan hukum. Okey tuan-tuan, clear? Jelas apa yang telah disebut oleh para ulama? Yuridullahu bikumul yusra. Akhirnya Tuhan sebut di hujung ayat puasa tu, cantik. Allah tutup ayat puasa ni, kita kadang-kadang rasa berat dengan puasa ni. Allah tutup hujung ayat puasa tu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan tutup ayat puasa tu dengan dia tegaskan, Allah mengkehendaki kemudahan bagi kamu. Dia tidak menginginkan kesulitan dan kepayahan kepada kamu. Kan? Dan hadis ni mengajar kita, manusia yang terlanjur, terlajak, terbabas, tersilap, tersalah, walaupun benda yang sangat besar, dosa besar ni, ni bukan dosa kecil, dosa besar, ada jalan keluarnya. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah, dan jangan kita menghukum sebelum kita bantu, kemudian terserah pada Allah lah, kan? Nampak? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.